Ilahi. Kita berbalik kepada asal usul balik berkenaan macam mana Nabi bacanya lembut. Contoh kita buat seumpama. Cuba tengok saya baca hak mana paling lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Satu. Katakanlah. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Contoh kata seumpama mereka. Hak mana lembut? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Macam mana lembut lagi? Macam tu kan, seumpama cari kan. Kita jenis orang garang. Nak lembut macam mana? Tak ngaji semua tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lembut tu. Dah lembut mana lagi? Habis lembut dah, tak ada. Seumpamanya tu kita buatlah. Dalam kajian kita ambil atas dasar lembut dan tegas. Baca. Bukan sebiji seperti Nabi macam mana kita nak buat sebiji macam tu. Ambil kaedah lembut cukup. Boleh faham? Sebenar tu. Tu dia. Baik, berbalik kepadanya berkenaan dengan lafaz takbiratul ihram. Nak takbir lembut macam mana? Allahu akbar. Macam tu. Ada juga macam tu kan? Setengah Allahu akbar. Hak mana lembut? Allahu akbar. Boleh tak? Boleh tu, boleh. Lembut lagi tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seumpama. Macam dalam TV. Tu dia. Tak pernah dengar dalam TV macam mana. Seumpama je kita buatlah baca Fatihah tu biar tu lembut. Cuba. Sebab apa dia? Kita berminta kepada Allah dengan bentuknya lembut, lebih lagi muslimat. Tu. Dayu. Boleh Baik. Balik buat sini masing-masing tu dia. Baik, kita berbalik kepada mana tu? Berkenaan dengan lafaz takbiratul ihram. Takbir kan? Allahu akbar. Boleh? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lembut-lembut sebagainya. Semua perkataan lembut. Hati pun lembut. Anggota daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki lembut. Itu ibarat hebat, khusyuk. Boleh? InsyaAllah boleh. Bukan tak boleh. InsyaAllah boleh. Cuba. InsyaAllah boleh. Kalau yang jenis
Ganas sikit mungkin payah kok. Tu dia. Baik, insya-Allah tak payah, mudah, benda tu mudah. Yang penting kita didikkan kita di sini. Baik. Allahu Akbar tadi. Betul? Hamid Hazahi. Jangan kata Allahu Akbar, jangan. Ringkas. Jangan kata Allahu Ikbar, jangan. Akbar tak boleh. Ikbar tak boleh. Akbar pun tak boleh. Boleh. Berjorokkan di antara kalimah Allah dengan akbar, di segi kaum muktamad katanya jangan putus. Allahu jangan putus dengan akbar. Tu kaum muktamad. Boleh, jangan berputus. Boleh faham? Dan jangan tambah kalimah waw di depan akbar, di belakang Allah. Seumpama tu boleh. Buatnya cerita seumpamanya. Jangan panjang di hamzah Allah. Allah tadi. Boleh faham? Jangan tambahkan sabdu di atas bab. Di bab Allahu Akbar. Jaga sabdu di atas bab. Sabdu pada bab tu. Itu jaga semua tu. Lepas tu jangan lebih berapa harakat hari tu? 14 harakat. Allah, jangan lebih daripada 14 harakat. Kurang tak apa, lebih takbir semula. Sebab apa dia? Kalaulah kita baca Allahu Akbar, pergi panjang di bar tu, geduk raya yang besar. Geduk kena geduk drum tu. Yang besar pula tu. Yang besar tu, yang tu makna dia. Kalau siapa tahu makna tu, jika dia sengaja buat juga, membawa kepada murtad, keluar daripada Islam. Jika dia tahu. Kalau dia tak tahu, tak sah solat saja, tetapi tetap Islam. Boleh? Kalau kita pergi kata Allahu Ikbar, itu makna haid, darah. Beza tu. Itu pun membawa kepada apa dia tu? Murtad juga, keluar daripada agama Islam. Boleh ya? Seumpama itu duk bilang baik. Boleh? Yang kasih tahu lah. Jangan lebih daripada itulah, buat seumpama. Boleh ya? Baik. Jangan apa dia tu, di kalimah Allahu jangan buang sabdu. Allah, jangan Allah, tak boleh. Boleh faham? Allah masuk sabdu. Sebab di situ kalau kita buang sabdu, kita buangkan satu huruf. Boleh faham? Kita buang satu alif. Satu baris, satu huruf. Boleh faham? Kurangkan. Tak sepenuh tu. Boleh faham baik. Baik, kita berbalik kepada asal usul tadi, yang katanya dalam takbir kita tu kita berfikir apa? Allah Maha Besar. Betul kan? Baik ya. Apabila kita kata Allahu Akbar, ingat mari di hati. Mari di hati ni kata Allahu Akbar disertai dengan fikir. Fikir apa dia? Fikir, bayangkan apa dia? Makna Allahu Akbar. Walaupun kita tak nampak lafaz Allahu Akbar sekalipun. Kalau kita nampak lafaz Allahu Akbar, lagi lebih baik. Sebab kita nampakkan kalimah Allahu Akbar kan? Betul.
Kita takbir Allah, kita bayangkan setiap huruf. Tujuan apa dia? Tak nak bagi hati kita pergi kepada lalai. Sebab apa dia? Yang ketiga tadi, syarat nak sempurna tadi, hati itu ada apa di dalam. Tak lain, tak bukan, kita nak ada. Itulah kata Imam apa dia, Ghazali, dia kata apa dia? Nabi Sulaiman, mata itu adalah hati juga. Faham maksud dia? Mata itu adalah hati juga. Maknanya setiap kali kita tengok, benda tu akan tembus sampai ke hati. Bermaknanya akal setiap kali kita fikir, dia akan tembus pergi ke tu kaedah dia. Tujuan nak dapat kelima khusyuk dengan secara hebat, bagaimana kita diri di depan Allah. Barulah kita tahu, oh, apa yang kita nak di dalam sembahyang, kita diri di depan siapa, apa yang kita ada di dalam hati. Dapat tiga tu sempurna. Kita menghayati itu. Hari itu kita buat berkenaan dengan diri betul. Ingat, diri betul pun sama juga. Kita diri betul itu apa yang kita kehendak di dalam diri betul, dan kita diri betul tu di depan siapa, dan dalam hati kita tu ada ke tak diri betul, daripada hujung rambut sampai ke hujung. Masuk kelimah takbir pula, ada ke tidak kelimah takbir yang kita nak apa di dalam solat pada kelimah takbir, dan kita takbir itu dalam hati kita ada ke tidak? Maha besar kata di depan Allah, betul? Dan di hati kita tu ada ke tak lafaz kalimah Allah ataupun makna yang kata besar Allah Ta'ala tadi? Apabila kita kata ada kan besar Allah Ta'ala tadi, besar di segi apa? Itu kena terpecah. Barulah semua kita kata usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin ma'muman lillah. Tu mari tu hujung lillah tu semua masuk habis. Lillah tu daripada mana tu? Daripada hak kita niat qasak takruk tak yin, mana qasak hati, takruk fardu, takyin menentu waktu. Maksudnya termasuk habis rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, ada semua di kalimah lillah. Barulah dia timbul kepada ikhlas. Kalau kita tak ada bab tu, jangan cakap bab ikhlas. Sebab ikhlas itu membersihkan segala yang lain daripada Allah. Hanya Allah ada di kalimah ikhlas, zahir dan batin. Kalaulah kita takbir tak betul di segi zahir, zahir tidak ada ikhlas, sebab tak bersih. Jika kita takbir zahir itu betul, tetapi batin tu tak kongsi dengan makna kalimah Allahu Akbar, bermaknanya tak ikhlas juga. Boleh? Lepas tu semua tadi tu berbalik kepada mananya? 4 hakikat solat yang sebenar. Maknanya masuk berserta lillah, baru mari di situ. Kalau kita masuk tanpa berilmu, tak ada kalimah lillah, hanya tutur dengan lidah, bohong sahaja, buat gelak-gelak, lawak-lawak, tipu-tipu depan Allah. Seperti mana kita kata kita ni ada hidayah tak? Kita ni dapat hidayah tak? Hidayah, pertunjuklah bahasa Melayu. Betul. Kita ni ada hidayah tak? Ada dapat hidayah. Hak ada kelas ni lah. Hak tak main kelas tu ada hidayah. Ada juga. Dia ada hal. Dia tidak ada hal, begitu? Ataupun ada hal, ataupun tidak ada hal. Bukan kita nak sentuh kawan kita. Orang yang tak pernah ada kelas, senang cerita macam itulah.
Senang-senang. Bukan kita nak sentuh kepada sahabat kita, kawan kita. Orang yang tak pernah solat, adakah dia tidak dapat hidayah? Dapat. Dapat hidayah, tapi tak dapat taufik. Mana hidayah ya? Ada dalam bentuk suami. Kalau dia tengok telefon, mungkin dalam telefon dia ada bab soalan semua. Dia dah tahu, tapi tak bagi taufik, dia takkan dapat. Ya. Contoh, ada tak orang macam ni lah, tuan? Dia jumpa kita tanya dia, kenapa tak main mengaji? Tu, kenapa tak main mengaji? Saya tak dapat hidayah lagi. Tak tahu, dia tak faham apa itu hidayah. Ada ke tak orang cakap macam tu? Ada kan? Alasan dia kata dia tak dapat hidayah lagi nak solat. Tu, setengahnya. Tak dapat hidayah lagi nak ngaji. Tak dapat solat lagi, tak dapat hidayah lagi nak puasa. Bohong. Soalnya dia duduk dalam hutan mungkin lah. Tapi duduk dalam sini dia akan dapat hidayah. Bermakna bohong lah dah. Dia lebih kepada macam tu. Baik. Istilah katanya, orang yang kata dia tidak ada hidayah, kata Jibril Allah alaihi salatu wassalam, orang itu adalah pembohong dengan Allah. Pembohong dengan Allah. Mana hidayah yang awal-awalnya? Ialah pertunjuk daripada Nabi kita Muhammad tu hidayah. Hanya dia tak nak sahaja. Allah Ta'ala bagi hidayah. Hidayah bahasa Arab, bahasa Melayu, pertunjuk. Siapa yang sebagai penunjuk dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia tak mahu sahaja hidayah. Kalau dia mati akan datang, dia kata Allah Ta'ala tak bagi hidayah dia, bohong. Nampak? Anak kita, suami kita, adik-beradik kita kata tak dapat hidayah lagi, bohong. Sebab apa? Pertunjuk sudah ada. Contoh, suami tak suka beragama, isteri suminat kepada agama. Suami kata belum dapat petunjuk lagi. Isteri sebagai petunjuk. Nampak? Dia petunjuk ada dah. Nak kata tak pandai solat, tunjuk isteri ada, tengok isteri solat. So umpama macam tu. Padahal dia tidak mahu kepada hidayah. Bukan Allah Ta'ala tidak bagi hidayah. Itu kata Jibril Allah alaihi salatu wassalam. Bermakna kita berbalik kepada perkataan tadi, kita jangan membohong dengan Allah. Boleh faham? Hidup di atas dunia Allah, bohong dengan Allah. Hidup di atas dunia Allah, dakwa dengan Allah. Tak boleh macam tu sama sekali. Boleh faham? Boleh faham ya? Itu dia. Boleh faham? Baik. Berbalik kepada kalimah tadi. Niat kita boleh sama-sama, kita kena balik sama-sama di rumah, sebut takbir belajar. Allahu Akbar. Apa yang kita lintas itu? Ambil kaedah dia. Yang pertama, masuk serta ilmu, diri serta ta'zim, bayar serta malu, keluar serta takut. Selepas tu niat, apa dia? Kita kena tahu dalam kita semayang tu kita nak kepada apa? Kita duduk diri di depan Allah, siapa ibaratnya. Yang ketiga, kita di hati tu ada apa dalam hati kita. Belajar tu tambah tu. Hari minggu lepas 4. Hari ni tambah lagi 3. Boleh faham tu? Semua. Ingat tujuan apa tu? Kita nak sempurna solat atas dasar berkait kalimah lillah. Satu je tu. Nak kompos itu semua tu. Boleh? Sebab apa dia? Kita kata Allahu Akbar, bermakna kita sudah masuk solat. Bermaknanya selepas tu kita kata kerana Allah Ta'ala. Betul? Kalaulah kata kita sembahyang tetapi lalai dalam solat, mana kerana?
Betul tak? Dalam sembahyang kita duk lalai fikiran. Lepas tu mana kerana Allah tadi? Tidak ada. Boleh faham? Nampak rupa dia? Itu dia. Rasa payah tak solat? Payah Payah dalam belajar baik. Payah dalam tak belajar tak baik. Maksudnya apa dia? Ibarat katanya tindakan balik ke dia balik. Payah solat di dalam belajar bab solat tak mengapa. Tetapi payah bab solat tidak belajar, itu balik kepada dia diri balik. Maksudnya balasan dia. Boleh faham Tak apa, sebelum ni kita solat tak sempurna, solat tak betul, solat tak pandai, cacat sebagainya. Tapi hari ni kita, walaupun kita baru masuk kelas hari ni, diampun oleh Allah Ta'ala lepas. Tu dia. Baru hari ni, kalau lah besok pula mengaji pula, lusa pula mengaji, salah lagi. Diampun. Setiap perbuatan berkaitan dengan solat diampun jika selama mana kita belajar bab solat, selama mana. Boleh? Kalau kita berhenti hari ni, besok kita pergi salah bab solat, tak diampun. Boleh faham? Itulah saya pesan awal-awal itu. Hadir kelas bab solat, bawa toto dah batal. Baring, ada masalah. Boleh faham? Faham tak apa. Kenapa bawa toto saya tanya? Ngantuk. Saya tak ada nak kata apa. Kenapa batal? Cukup berehat. Nak tidur. Tu mana tahu sambil-sambil tidur dia tu jasad je tidur, tapi roh tak tidur. Tu, berhenti-berhenti sudah. Dia pun orang dah balik, dia dah tidur lagi. Orang solat zuhur pun faham kata mayat mana ada situ. Seumpama baiklah, mana cukup dulu. Kita lebih kepadanya ambil menghayati sama-sama mana dia. Tapi saya rasanya menilai bab solat. Mana perlu sangat. Saya nampak perlu sangat. Sebab apabila saya bersentuh, nampak sangat muslimat tu terharu. Kesan. Yang tu yang saya nak. Sebab apa dia ni? Orang yang berkesan macam ni tidak beraja di hati. Maksudnya hati dia tidak keras, hati dia tidak sombong, hati dia tidak ego, hati dia tidak rasa lebih, hati dia tidak rasa pandai. Itulah dia rasa sedih. Kalau masih keras lagi, beraja di hati. Maksudnya apa dah? Nasihat, kata-kata daripada agama, dia tak masuk sampai ke hati, tanda atau hati dia tu keras. Masuk ilmu pecah, hati tidak pecah. Maksudnya pintu sentiasa tutup, tidak dibuka. Padahal ilmu itu sebagai kunci untuk nak memecahkan mangga. Tetapi masuk kunci patah. Masuk kunci patah. Ibarat hati itu keras. Faham? Cukup dulu lah. Ada soalan? Belajar akhir ayat. Baik. Bab solat, adakah kita perlu belajar sampai akhir ayat? Baik. Termasuk di dalam fardu ain bab solat, selama manakah kita wajib belajar bab solat? Bab solat itu termasuk dalam fardu ain, dan fardu yang besar segala fardu solat ni. Dan solat kapit fardu pun sunat dia. Solat sunat kapit fardu pun besar daripada segala sunat-sunat yang lain. Dia ikut iring sekali. Seperti mana Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi mulia jumpa dengan Allah, limpah pun mulia juga seumpamanya tu. Baik, belajar sehingga sampai kita mengetahui syarat, rukun dan kaifiat dan perkara yang membatalkan solat. Dikatakan lepas daripada fardu ain. Kita tak nak belajar lagi dah, tak mengapa. Jika kita solat selamanya
tidak salah. Kalau kita sudah berhenti, solat itu salah, ambil tindakan balik. Itulah kata kelebihan dia. Walaupun kita dah lepas fardu ain, tiba-tiba salah sebagainya, digugur melalui asbabnya. Tapi kita dah pandai bab mananya? Syarat, rukun, yang membatas sebagainya, syarat sah, syarat batas sebagainya, kita dah tahu, bermaknanya tak wajib lah. Betul? Lepas cuba kita bayangkan, kalaulah kita kira hak zahir, ada ke tak kita batal hak batin? Ada tak solat kita batal hak batin? Sebab solat ada dua, zahir dan batin. Mana solat batal batin? Batal pahala. Betul? Ibarat katanya mayat tidak ada ruh. Boleh tak kita beza ruh? Payah, betul? Ibarat kata kalau lah mayat ada, mana ruh? Nampak tak? Maksudnya kita sekarang mana ruh? Tak nampak. Payah benda tu. Bermaknanya kita perlu roh sentiasa ada dengan kita selama-lamanya. Tujuan kita nak bermaknanya kita perlunya belajar solat kait dengan zahir dan batin selama-lamanya. Boleh faham? Cukup cukup. Itu istilah dia. Ada soalan? Baik. Yang ulama fikir tentang solat. Macam mana dia solat, lepas dia fikir tentang solat itu tentang apa? Cara-cara ulama dia fikir berkenaan dengan solat, tentang solat, orang awam. Baik. Atau kita berbalik kepada ilmu nah. Baik. Apabila dia sebut sebelum dia nak diri, sebelum dia nak solat, dia diri dulu lah. Diri bentuk ilmu semua. Dia tak ada fikir dah. Cucu, cicit, cocok, cicok, cacak, semua tak ada fikir dah. Nasi tengah tekan ke tak tekan ke, letak ayam anggap kata 10 minit kan ada. Boleh? Letak ayam nak goreng telur tak boleh solat. Kalau ayam boleh slowkan api sikit. Dia muslimat ni dia pandai. Kata dah, kuat api ni berapa minit, laju sikit berapa minit. Dia pandai, muslimat ni pandai. Yang tu kan? Nampak? Tak ada dah. Lebih kepada bab tu. Sebab apa dia? Dia tumpu, dia buang terus. Itulah katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita nak solat, kita jangan tak selesai kerja dunia. Kalau kita solat, kerja dunia kita belum selesai lagi, bermaknanya solat itu membawa kepada makruh. Apa kerja dunia? Nak berak, nak kecing, nak mandi. Nampak? Nasi belum masak lagi, suami nak balik, kena mengamuk. Sebelum ni dah puyuk nasi keluar, dah banyak, setiap minggu beli puyuk nasi baru. Kalau lah tak masak sebelum dia balik, pasti puyuk baru pula akan datang. Sebab apa dia? Duit siapa? Duit kita, bukan duit suami. Duit dia tak apa pula. Contohnya macam tu. Boleh? Bermaknanya selesaikan dulu. Kalau kita tak selesai, makruh solat. Kenapa ulama kajian berkata makruh? Sebabnya solat itu kita kejikan dalam keadaan kita berdiri di depan Allah, itu hukum dinamakan makruh. Sebab apa dia? Kita ada fikir kepada dunia, bermain-main dalam solat di depan Allah dikatakan makruh. Takut-takut, Nabi kata lagi, takut makruh itu membawa kepada haram. Sebab apa dia? Hari-hari kita ada buat macam tu. Jadi dosa kecil membawa kepada besar, itulah tak jadi makruh lagi dah. Sebab dosa kecil setiap hari jadi besar dosa. Apa di situ lah. Boleh faham masalah dia? Pada fikir apa dia? Dia fikir bila takbir, diri tu tak ada lah fikiran lain. Allah yang akan tangan dia ni semua kuasa daripada Allah. Semaya aku nak semayang ni, mana aku ni dah serah kepada Allah dah ni, berkaitan dengan ni aku tak kena mengenal dah ni, kena sekakhirat saja. Semayang ni, dah semayang ni aku nak angkat tangan semua ni, aku nak angkat tangan secara hebat, aku nak angkat tangan secara khusyuk, aku nak angkat tangan berkenaan dengan sunat hai'ah. Nampak? Bila turun ni, kau kena turun dengan lembut, aku angkat dengan lembut. Allah, ada. Boleh? Nak serah apa? Serah jangan lembut. Kalau kita main serah dengan orang, ibarat kita pinjam barang orang, betul? Kita nak pulang balik, kita nak campur ke nak bagi macam tu? Seumpamanya tu. Allah Ta'ala bagi nikmat kaki tangan kita nak bayar dia balik, lembut-lembut. Turun pun lembut. Allah. Semua daripada zahir dan batin, lembut semua.
ditahan daripada bab solat. Maknanya baik dari segi Allahu Akbar, makna Allahu Akbar, huruf Allahu Akbar, keadaan Allah yang besar bagaimana, semua daripada atahiyat dia dah bayang semua. Bila dia rokok pun dia kata macam tu di hati dia. Dia sujud pun macam tu. Iktidal pun macam tu. Faham? Antara sujud semua tu berkaitan dengan masuk berserta ilmu, diri berserta ta'zim, bayar serta malu, keluar serta takut. Nak sempurnanya balik kepada tadi, maknanya dalam sembahyang kita nak apa, dan kita diri di depan siapa, dan hati kita tu ada siapa. Bukan ada suami nak balik cepat-cepat nak makan, bukan nak puyuk nasi di atas geh, tak ada. Tu siapa? Boleh? Wallahu a'lam. Ada soalan simpan dulu Tanya ada soalan pula ni. Baik, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan daripada saya sendiri, salah dan silap tu saya mohon maaf. Itu dia. Wallahu a'lam. Jadi ni ada minggu lagi, 1 minggu lagi tak? Tak ada lah kan? Ini minggu akhir. Akhir tak ada lah. Baik, mana kata minggu bulan baru. Bulan baru bermaknanya masuk bulan baru 2. Mana kita ni 2 minggu kemudian pula lah. Betul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azim.